Malaysia. Bererti kekuatan kita di CKC, Cawan Kejuruteraan Cerun, campur JPS, campur Jabatan Mineral Sains. Kenapa JPS terlibat? Sebagai contoh, kejadian aliran puing di kawasan Gunung Jerai. Ia juga melibatkan tanah runtuh, 6 terkorban, 1,000 keluarga terjejas. Kita tahu 2021 ini memerlukan beberapa jabatan untuk menyelesaikan, bukan hanya JKR. Oleh itu JKR akan bersama dengan jabatan lain, termasuk PBT yang disebut oleh Yang Berhormat. Terima kasih. Datuk Seri M. Saravanan Tapah. Tuan Yang di-Pertua, soalan saya nombor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih YB Tapah atas soalan nombor 6. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian KKW melalui Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA komited dalam memastikan supaya semua masyarakat orang asli tidak dipinggirkan, sama ada dalam bidang pendidikan ataupun kemahiran. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua, JAKWA mempunyai sebuah pusat latihan kemahiran khas untuk belia-belia wanis orang asli, iaitu Pusat Latihan JAKWA Paya Bungo di Gambang, Pahang. Pusat ini baru saja menerima sijil perakuan siap dan permatuhan pada 26 September 2024 dan proses pengambilan pelajar baru dijangka akan mula dilaksanakan sepenuhnya pada pertengahan tahun 2025. Pengoperasian pusat latihan ini dijangka dapat meningkatkan jumlah peserta latihan dalam bidang jahitan melalui penyediaan kursus latihan jangka pendek dan jangka panjang bermula dari sijil kemahiran tahap 2 sehingga tahap 4. Selain daripada bidang jahitan, pusat latihan ini juga akan turut menawarkan pelaksanaan kursus-kursus kemahiran jangka pendek yang lain kepada masyarakat orang asli. Di samping itu, bagi memastikan belia orang asli tidak tercicir daripada mendapat kemahiran, JAKWA telah melaksanakan program TVET in situ, iaitu kursus kemahiran di dalam kampung yang dilaksanakan bersama-sama dengan pelbagai agensi, institut latihan kemahiran awam seperti Giat Mara, Kolej Komuniti, agensi kerajaan dan juga pihak swasta. Latihan ini berkonsepkan kursus jangka pendek yang diadakan di perkampungan orang asli bagi meningkatkan kemahiran mereka untuk diaplikasikan dalam kehidupan harian dan membantu mereka menjana pendapatan sendiri. Kursus ini diadakan adalah mengikut minat dan permintaan daripada masyarakat kampung itu sendiri. Pada tahun 2022 hingga 2024, sebanyak 55 buah kursus TVET in situ telah dilaksanakan di perkampungan orang asli di seluruh Semenanjung dengan penglibatan seramai 1,200 orang peserta. Selain daripada itu, JAKWA juga sentiasa bekerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi dalam penganjuran program dan aktiviti kemahiran seperti Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSO melalui program Bina Kerjaya dengan penglibatan seramai 1,200 orang peserta pada tahun 2023 hingga 2024. Melalui kerjasama dengan Malaysian Aviation Group, seramai 5 orang belia orang asli telah berjaya menjadi kru kabin emas. JAKWA juga telah melaksanakan program latihan kemahiran dan kerjaya bersama Akademi Binaan Malaysia dengan penglibatan 40 orang peserta dan juga dalam kursus solar PV dan kursus teknologi pempaipan pembangunan. Selain daripada itu, belia-belia orang asli sentiasa terbuka untuk mengikuti pengajian di salah satu daripada 280 institusi TVET di bawah KKDW yang menyediakan pelbagai kursus dari peringkat sijil hingga peringkat ijazah. Terima kasih. Tapah. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebelum saya meneruskan soalan tambahan, izinkan saya mengalu-alukan kedatangan Veteran Polis, Veteran Tentera, Jawatan Kuasa Persatuan Ibu Tunggal daripada Parlimen Seri Gading. Selamat datang. Terima kasih kepada ahli yang berhormat.
yang telah memberi satu keyakinan bahawa masyarakat orang asli tidak akan terpingkir daripada arus pembangunan. Pada masa yang sama, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin tahu pada hari TVET Negara pada Jun lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa dia akan memberi pembiayaan tambahan 200 juta. Dan ingin saya tahu setakat hari ini berapa banyak telah dibelanja untuk program-program TVET, khususnya kepada masyarakat orang asli, dan daripada jumlah tersebut berapa banyak telah dibelanja untuk program-program di kawasan-kawasan orang asli. Dan yang kedua, adakah yang bermaksud program-program latihan kemahiran di bawah ILP, di bawah Kementerian Sumber Manusia dan juga IKBN, di bawah Kementerian Belia dan Sukan, tidak berjaya untuk mencapai sasaran menarik penyertaan daripada golongan orang-orang asli. Adakah 200 juta ini akan digunakan untuk mengadakan program-program promosi untuk menarik lebih ramai kaum-kaum lain seperti orang asli dan lain untuk menyertai program-program TVET ataupun kemahiran yang sedia ada di bawah IKBN dan IKBS. Terima kasih. Terima kasih YB Tapah atas soalan berkenaan. Ya, memang Perdana Menteri telah pun mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak 200 juta untuk pelaksanaan TVET seluruh negara. Tapi untuk makluman yang berhormat, peruntukan 200 juta itu masih dimuktamadkan, masih lagi dimuktamadkan dan difokuskan untuk high TVET. High TVET untuk memastikan pelaksanaan TVET di seluruh agensi, 12 kementerian dapat dilaksanakan sebaik yang mungkin. Dan satu, namun begitu, fokus 200 juta itu juga melibatkan perancangan untuk orang asli, juga melibatkan pelaksanaan TVET untuk orang asli yang akan kita laksanakan, yang kita akan laksanakan berfasa-fasa bermula dari sekarang sehingga sampai masa depan. Dan untuk makluman yang berhormat, baru-baru ini 3 agensi di bawah Kementerian KKW, iaitu MARA, Kesedar dan juga Jakua telah bekerjasama, yang mana kita akan menubuhkan satu lagi pusat TVET yang kita fokuskan dengan penglibatan orang asli, iaitu Prima Giat Mara Gua Musang, yang mana pengambilan kita fokuskan kepada latihan-latihan TVET untuk masyarakat orang asli, bukan saja untuk Gua Musang lah, tetapi seluruh masyarakat orang asli yang berdasarkan kursus-kursus ataupun bidang TVET yang dimohon ataupun permintaan dari masyarakat orang asli. Dan kursus ini masih dimuktamadkan dan salah satunya kemungkinan besar adalah otomotif. Dan untuk makluman yang berhormat, sebenarnya untuk pelaksanaan TVET orang asli ini, kita telah pun mengadakan libat urus dengan belia. Dengan setiap tahun kita mengadakan program Karnival Belia Orang Asli, iaitu kita singkatkan dengan keyboard, yang mana keyboard ini akan dihadiri lebih daripada 500 orang anak-anak muda orang asli, yang mana kita beri pendedahan kepada latihan-latihan TVET yang disediakan bukan saja oleh KKW, malah juga oleh pihak swasta, yang mana masa karnival berkenaan pihak swasta offer, menawarkan bidang-bidang TVET yang diperlukan, dan dari situ kita membuat perancangan untuk latihan-latihan TVET untuk anak-anak ataupun orang-orang asli. Dan yang ni, permohonan ni bukan saja kita salurkan kepada peserta agensi kerajaan, ILP, IKBN dan juga agensi swasta, malah juga pusat-pusat TVET yang lain. Yang ni pendekatan kedua yang kita buat, yang ongoing sekarang, dan salah satu yang orang kata banyak memberi impak adalah bersama dengan agensi swasta, termasuk Malaysia Aviation Group, MAG, dan untuk makluman yang berhormat, untuk latihan bersama dengan ILP dan juga IKBN, kita juga membuat libat urus bersama dengan dua-dua agensi ini, yang mana
program-program TVET in situ kita buat bersama dengan dua-dua agensi ini di merata, maksudnya di semua kawasan-kawasan orang asli berdasarkan permohonan dan permintaan latihan yang mereka perlukan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, minta maaf saya, daripada 2.7 juta diumumkan oleh Perdana Menteri, berapa banyak dah habiskan? Ataupun belum ada lagi peruntukan? Yang berhormat Pengumuman dibuat bulan Jun. Kita dah nak masuk ke bajet baru. Sila duduk. Sama ada duit itu dah dibelanjakan ataupun tak wujud. Untuk makluman yang berhormat. Boleh bagi jawapan tertulis. Okey. Saya ikut Datuk Yang Dipertua. Kita akan bagi jawapan bertulis. Padan Terak. Okay, terima kasih Puan Yang Dipertua. Bila kita sebut orang asli ni, Yang Berhormat Menteri, bila kita sebut orang asli, mereka ni adalah banyak penempatan di kawasan hutan. Dan hari ini kita lihat bila sebut hutan ni, kita lihat industri kredit karbon hutan. Kredit karbon hutan sebagai satu industri yang mendatangkan pendapatan. Kita lihat juga pihak kerajaan telah menubuhkan Malaysian Forest Fund MMF dan telah diberikan peruntukan sebanyak 5 juta untuk dana pembangunan projek karbon hutan pada tahun ini. Soalan saya Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan berhasrat untuk memperkenalkan TVET berasaskan karbon hutan untuk melahirkan tenaga kerja mahir dari kalangan orang asli? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan tadi. Ya betul berkaitan dengan peruntukan yang telah disalurkan untuk produk-produk berdasarkan hutan. Dan untuk makluman yang berhormat, sebenarnya kita mendapati bidang ini, maksudnya TVET yang berkaitan dengan kemahiran pengeluaran hasil hutan ini telah berjaya meningkatkan pendapatan orang asli. Patah baru-baru ini kita telah pun orang kata dalam satu TikTok Jungle Girl telah berjaya mendapat pendapatan yang melebihi daripada jualan ataupun produk yang telah dikemukakan. Dan kita mengambil kira perkara ini dalam perancangan latihan-latihan yang kita akan berikan kepada masyarakat orang asli. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Q bin Muhammad Noor Ketereh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Yang Berhormat Ketereh. Puan Yang Dipertua, dalam memastikan agar veteran Angkatan Tentera Malaysia berupaya mendapat kerjaya kedua setelah bersara, Kementerian Pertahanan mengambil 3 pendekatan utama yang merangkumi sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, melalui peranan perhebat yang diberi tanggungjawab merancang, mengurus dan melaksanakan latihan peralihan kepada anggota ATM yang bakal bersara. Secara umumnya, latihan ini mengambil masa antara 3 hingga 18 bulan mengikut kelayakan dan kesesuaian. Latihan peralihan ini selain melengkapkan mereka dengan pemikiran atau mindset yang betul, merangkumi latihan bidang keusahawanan, teknikal dan juga vocational. Program dan kerjasama, pelbagai program dan kerjasama yang telah diusahakan oleh perhebat, namun pihak kementerian telah mengambil ketetapan bahawa bermula pada tahun ini, latihan-latihan yang dikendalikan oleh perhebat mesti diubah pendekatannya. Antaranya, pertama, melakukan pelbagai kerjasama dan hubungan strategik bagi memastikan latihan yang diberikan adalah bersesuaian dengan keperluan dan tuntutan pasaran. Kedua, memastikan modul peralihan bersifat praktikal berdasarkan industri ataupun dengan izin industri base dan tidak terlalu menekankan aspek teori. Ketiga, memastikan berlaku lebih banyak kolaborasi dan penglibatan pihak industri secara lebih intensif, khususnya entiti-entiti di dalam ekosistem MINDEF dan para syarikat yang diberikan kontrak perolehan oleh kerajaan. Keempat,
menempatkan para pelatih secara terus di dalam pasaran atau syarikat-syarikat berbanding dikumpulkan di pusat latihan perhebat sama ada di Sungai Buloh ataupun di tempat-tempat lain. Strategi kita adalah mentransformasikan perhebat agar tidak sekadar menjadi penyedia latihan tetapi merupakan institusi yang menghubungkan bakal-bakal pesara secara proaktif dengan pasaran sebenar dan membantu mereka secara agresif dan praktikal agar dilengkapkan dengan pelbagai aspek yang menjadi tuntutan majikan dan juga pasaran semasa. Selain perhebat, Jabatan Hal Ehwal Veteran juga menyediakan program dan pelbagai inisiatif untuk memastikan veteran mendapat pekerjaan yang baik dan dipantau kesejahteraannya. Antara inisiatif yang dilakukan adalah menjalankan kerjasama dengan PEKESO, iaitu agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia menerusi platform My Future Jobs bagi membantu veteran ATM dalam membuat pilihan kerjaya yang luas. Dan kedua, kolaborasi dengan Jabatan Perkhidmatan bagi melantik veteran ATM sebagai Ranger Community. Sama seperti perhebat, kita telah turut mengarahkan Jabatan Hal Ehwal Veteran untuk turut meneroka lebih banyak kerjasama dengan pihak lain, khususnya pemain industri. Puan Yang di-Pertua, seterusnya, Ringkaskan bagi jawapannya. melengkapkan Ringkaskan. usaha memastikan keupayaan veteran untuk mendapat kerjaya kedua yang baik, Kementerian Pertahanan kini sedang memuktamadkan pengenalan inisiatif yang dikenali sebagai program pembelajaran berasaskan kerja atau work-based learning. Kita insya-Allah akan mula laksanakannya pada tahun hadapan, di mana di bawah program ini dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi, Agensi Kelayakan Malaysia MQA dan institusi pengajian tinggi, segala pengalaman, ilmu, bakat dan kemahiran anggota ATM yang sudah berkhidmat untuk suatu tempoh akan dinilai secara berstruktur untuk diberikan diploma atau ijazah atau kelayakan yang lebih tinggi mengikut kelayakan dan kesesuaian. Seperti yang kita tahu, kebanyakan anggota tentera menyertai perkhidmatan dengan kelayakan SPM sahaja dan mereka meninggalkan perkhidmatan 21 tahun kemudian dengan tahap kelayakan yang sama. Keadaan tersebut bukan sahaja tidak memberi apa-apa kelebihan akademik, malah tidak meningkatkan kebolehpasaran mereka. Jadi melalui inisiatif WBL ini, kita akan bantu meningkatkan daya saing serta kebolehpasaran anggota dengan memastikan mereka meninggalkan perkhidmatan dan menjadi pesara yang mempunyai sekurang-kurangnya kelayakan diploma. Ketere. Terima kasih Menteri di atas penjelasan sebentar tadi. Soalan tambahan saya, semasa pembincangan bajet 2024 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 13 Oktober 2023, dia telah umumkan skim Protege, yang mana skim ini diperluaskan kepada Angkatan Tentera Malaysia, MINDEF maksud saya. Jadi saya nak tahu, setakat ni berapa ramai bekas-bekas tentera yang terlibat dengan syarikat-syarikat yang mendapat kontrak daripada MINDEF? Terima kasih Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Ketereh. Saya tidak ada fakta jumlah, tapi untuk makluman, program Protege ini adalah satu program yang disediakan kepada lulusan universiti semua warga negara, yang mana melalui syarikat-syarikat yang mendapat perolehan, mereka menyediakan tempat selama 1 tahun untuk mereka meningkatkan lagi kebolehpasaran mereka, dan ini juga diperluaskan kepada anggota veteran dan ia tertakluk kepada permohonan mereka. Mungkin ia tidak mendapat sambutan yang hangat
kerana melalui latihan dan pendedahan yang telah diberikan melalui perhebat Jabatan Hal Ehwal Veteran dan sebagainya, mereka lebih cenderung untuk mendapat dan mengikuti program-program yang lain. Apapun nanti saya sampaikan fakta berapa ramai yang telah memohon. Sri Gading. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Pertama sekali tahniah di atas perancangan yang telah dibuat oleh perhebat, iaitu tentang menambahkan ilmu kepada bakal-bakal veteran yang akan tamat perkhidmatan. Cuma apa yang saya nak bertanya pada pagi ini, kebetulan veteran daripada polis dan tentera daripada Parlimen Seri Gading bersama-sama kita dalam Dewan pada pagi ini. Jadi saya ingin bertanya, apakah jenis pekerjaan yang sesuai selain menjadi pengawal keselamatan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bantuan JHAV? Sekiranya veteran ini ada menubuhkan koperasi dan boleh membantu untuk memajukan koperasi veteran yang ditubuhkan di peringkat negeri ataupun di peringkat bahagian masing-masing. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya ada pelbagai ruang dan peluang yang boleh dimohon ataupun difikirkan oleh seseorang yang akan bersara untuk mereka mencuburi. Antaranya program-program yang telah disediakan melalui perhebat, misalnya satu program bimbingan dan latihan keusahawanan tani secara berstruktur. Perhebat telah mengadakan kerjasama dengan pihak UPM, Universiti Putra Malaysia, dengan pihak Universiti Malaysia Kelantan dan juga yang terbaru dengan pihak Kementerian Ekonomi, di mana veteran yang minat untuk bertani boleh menyertai program ini. Dengan UPM seramai 100 orang telah menyertai, dengan UMK seramai 27 orang. Manakala dengan Kementerian Ekonomi pilot projek untuk 40 orang, yang mana ia melibatkan projek tanaman cili bara di Kamp Erskine, Kuala Kubu Baru. Kedua, program pemekasaan usahawan veteran ATM, kolaborasi rentas beberapa kementerian, Kementerian Ekonomi, Kementerian Desa dan Wilayah, Kementerian Pembangunan Usahawan, Kementerian Pertanian, di mana ia menjadi pemudah cara dan penghubung untuk mengenal pasti menyalurkan insentif keusahawanan yang merangkumi khidmat kepakaran, fasiliti, grant dan latihan yang diperlukan oleh usahawan veteran. Dan sejak 2023 hingga September tahun ini, sejumlah 1,586 veteran telah terlibat dan grant-grant keseluruhan berjumlah 780,000 telah pun dikeluarkan. Kemudian veteran MyWira ini dilancarkan Januari lepas bersama Talent Corp, di mana program ini melibatkan kerjasama dengan agensi kerajaan, GLC, GLIC yang mengambil tanggungjawab menyediakan peluang kerjaya kedua kepada veteran ATM. Dan kita telah mulakan dengan satu syarikat Micron Memory Malaysia di Pulau Pinang, dan kerana inisiatif ini maka ada beberapa syarikat seperti Western Digital, Federal Express, Hilton dan sebagainya yang turut memberi perhatian untuk mengadakan kolaborasi. Jadi ini sebenarnya ada macam-macam jenis usaha yang telah dilakukan berasaskan kepada peralihan tumpuan yang telah kementerian gariskan. Jadi kepada koperasi usahawan sebagainya, sebenarnya ada banyak koperasi yang melibatkan bekas tentera ataupun veteran, dan ia tertakluk kepada peluang-peluang yang ada, dan ia juga adalah di bawah Kementerian Usahawan dan Pembangunan Koperasi, bukan secara khusus oleh Jabatan Veteran. Veteran jaga veteran, Jabatan Veteran menjaga veteran secara individu. Terima kasih. Datuk Seri Dr. Wee Jackson, Tan Chong PI. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Tuan Yang Dipertua dan juga ahli yang berhormat. Komitmen untuk memastikan setiap rakyat mempunyai tempat tinggal sentiasa menjadi keutamaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Selaras dengan aspirasi Malaysia Madani untuk memastikan kesejahteraan rakyat terbela dengan prinsip asas Leave No One Behind, KPKT turut bertanggungjawab mengimbangi di antara keperluan penyediaan perumahan mampu milik dengan memastikan pengurusan projek perumahan yang lancar bagi mengelakkan projek-projek tersebut isytiharkan sakit ataupun terbengkalai. Sehingga 30 September 2024 terdapat sejumlah 113 projek perumahan swasta terbengkalai meliputi 30,371 unit rumah dengan 15,952 pembeli. Dalam hal ini, Menteri boleh mengambil tindakan berikut berdasarkan peruntukan khusus di bawah Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966 ataupun Akta 118, iaitu pertama, Seksyen 11 kurungan 1 di mana Menteri boleh mengambil apa-apa tindakan seperti mana yang termaktub dalam perenggan A hingga E sekiranya pengawal perumahan berpendapat bahawa pemaju perumahan yang berlesen telah tidak dapat memenuhi obligasinya kepada para pembeli rumah ataupun akan menggantungkan pengendalian pembinaannya ataupun menjalankan perniagaannya dengan cara yang memudaratkan pembeli. Kedua, Seksyen 11 kurungan 1 kurungan CA di mana Menteri boleh mengesahkan bahawa sesuatu projek adalah terbengkalai apabila sesuatu projek tidak disiapkan dalam ataupun di luar tempoh perjanjian jual beli PJB dan tiada sebarang aktiviti yang ketara berlaku di tapak pembinaan selama 6 bulan secara berterusan. Dan Seksyen 12 di mana Menteri boleh memberikan apa-apa arahan yang difikirkan patut dan sesuai bagi maksud memastikan pematuhan akta ini dan apa-apa arahan yang berkaitan. Untuk makluman Tuan Yang Dipertua dan ahli yang berhormat, apabila sesuatu projek telah pun diisytiharkan sebagai terbengkalai, KPKT akan mengambil tindakan proaktif dengan menyenarai hitamkan pemaju perumahan dan ahli lembaga pengarah syarikat yang terlibat dengan projek terbengkalai. Lanjutan daripada itu, pihak tersebut juga akan disekat daripada memohon lesen pemajuan baru dan akaun pemajuan perumahan HDA sedia ada akan dibekukan. Di samping tindakan-tindakan sedia ada, KPKT sedang memperhalusi Akta 118 bagi memperkukuhkan tindakan kawalan yang lebih baik dan pencegahan awal serta tindakan jangka masa panjang bagi mengelakkan projek perumahan swasta menjadi sakit dan akhirnya terbengkalai. Selain daripada itu, Tuan Yang Dipertua, antara pindaan yang akan dilaksanakan adalah menguatkuasakan sekatan perjalanan keluar negara bagi mana-mana pemaju dan juga ahli lembaga pengarah yang telah pun disenarai hitamkan, dan maklumat pemaju dan pemajuan tersebut yang terlibat sebagai terbengkalai ataupun bermasalah juga akan dipaparkan di dalam sistem bank data perumahan negara ataupun teduh sebagai rujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti mana para pembeli dan juga pihak bank pembiayaan. Setakat ini, Tuan Yang Dipertua, sehingga 30 September 2024, sejumlah 14 projek perumahan swasta terbengkalai melibatkan 1,900 unit rumah dengan nilai pembangunan kasar ringgit Malaysia 574.79 juta telah pun berjaya dipulihkan dan dilaksanakan melalui pemantauan Task Force Projek Perumahan Swasta lewat sakit dan terbengkalai. Tuan Yang Dipertua, terima kasih. Tan Chong PI. Terima kasih usaha-usaha dan langkah-langkah diambil oleh kementerian. Soalan tambahan saya ialah apakah bentuk kaedah yang dipelajari oleh kementerian dari negara-negara seperti Australia, UAE dan Singapura dalam menambah baik perluasan skop Akta Pemajuan Perumahan atau Kawalan dan Pelaksanaan 1966 dan atau Akta 118 yang lebih adil, munasabah dan telus terhadap pembeli rumah di negara ini. Tuan Yang Dipertua dan ahli yang berhormat, seperti mana yang saya sebutkan tadi, pada ketika ini KPKT sedang dalam pelaksanaan pindaan kepada peruntukan-peruntukan undang-undang yang sedia ada, dan semestinya lah kementerian akan turut mengambil kira amalan-amalan terbaik yang dilakukan oleh negara-negara luar, termasuklah antaranya
daripada aspek HDA, kita mengambil kira amalan terbaik yang telah dilaksanakan di Singapura misalnya, dengan melaksanakan penambahbaikan peruntukan berkaitan HDA di dalam Akta 118 agar pengurusan kewangan bagi setiap pemajuan hartanah ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lestari. Yang keduanya, Tuan Yang di-Pertua, cadangan memperkenalkan sunset clause yang merujuk kepada amalan pemajuan perumahan di Australia misalnya, di mana terdapat peruntukan undang-undang ataupun klausa khusus bagi menghentikan sesuatu projek selepas suatu tempoh yang ditentukan. Dan klausa ini memberi jaminan kepada pembeli bahawa pembeli boleh menarik diri daripada perjanjian sekiranya projek perumahan tersebut tidak dapat disiapkan dalam tempoh masa yang dijanjikan. Yang ketiganya, cadangan memperkenalkan pelaksanaan option to purchase yang telah diamalkan di beberapa negara seperti Australia, United Kingdom, Singapura dan Amerika Syarikat, di mana OTP ini adalah perjanjian pertama yang akan dimeterai oleh pemaju dan bakal pembeli sebelum pelaksanaannya. Dengan pendekatan itu nanti akan dapat mengurangkan risiko statistik projek sakit dan lewat dan terbengkalai. Tuan Yang di-Pertua. Maran. Terima kasih Timbalan Ketua. Yang Timbalan Menteri, soalan saya. Sejak 2022, pasukan Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai telah ditubuhkan. Banyak show-show yang telah dibuat oleh pasukan ini dan telah dikemukakan kepada kementerian. Apakah antara show dan tindakan yang telah diambil oleh kerajaan dalam menangani isu perumahan terbengkalai ini, swasta terbengkalai ini? Dan dalam masa yang sama, kita ada panel of expert yang terdiri lebih kuranglah 28 orang, pakar-pakar dalam berbagai disiplin. Jadi apakah antara dua badan ini tidak ada pertindahan fungsi dan peranan? Minta penjelasan. Tuan Yang di-Pertua, Task Force Projek Perumahan Swasta Lewat Sakit dan Terbengkalai memang telah pun diwujudkan sejak Disember 2022 dan telah pun menjalankan tugasnya. Mereka dipengerusikan buat masa ini di kementerian ini dipengerusikan oleh saya sendiri. Kita mengadakan mesyuarat 2 bulan sekali dan akan turun tapak projek yang di mana jumlah projek perumahan statistik yang kita pantau dalam yang dilesenkan di bawah kementerian kita ada kurang lebih 3,800, Tuan Yang di-Pertua. Jadi setakat ini semua berjalan dengan baik dan ada cadangan-cadangan termasuklah pertemuan perbincangan libat urus dengan pihak bank dan semua agensi-agensi yang terkait dan juga kementerian-kementerian yang terkait sudah pun dilaksanakan dan insya-Allah saya yakin dan percaya sekiranya Task Force ini dapat menjalankan tugas dengan lebih baik lagi dan insya-Allah boleh menjalankan tugas dengan lebih baik lagi, banyak isu-isu yang dibangkitkan akan diselesaikan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih Yang berhormat. Dengan izin, Puan Yang di-Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan usul menteri di Jabatan Perdana Menteri seperti di nombor 1 dalam aturan urusan mesyuarat dan usul-usul hari ini. Selepas itu, majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 16 Oktober 2024. Ada sesiapa yang menyokong? Saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Penerangan daripada menteri-menteri di bawah Peraturan Mesyuarat 14(1)I. Dimaklumkan terdapat 3 yang berhormat menteri akan memberi penerangan berkenaan isu GISB Holdings. Jadi saya jemput yang berhormat menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama dulu. Lepas itu YB Menteri Dalam Negeri dan diikuti YB Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi yang berhormat menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Puan Yang di-Pertua,
Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Puan Yang di-Pertua atas ruang yang diberikan untuk saya pada hari ini. Di bawah Peraturan Mesyuarat 14/11 bagi menerangkan isu dan tindakan yang telah dan akan diambil serta cadangan ataupun pelan tindakan pemulihan dalam konteks dan bidang kuasa di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama berkaitan isu Global Ikhwan Services and Business Holdings Sdn Bhd ataupun GISBH. Sebagai makluman Dewan Yang Mulia ini, merujuk kepada sidang media oleh Ketua Polis Negara pada 23 September 2024, menunjukkan siasatan mendapati ahli GISBH masih mengamalkan tarikat aurat Muhammadiyah yang disahkan menyeleweng daripada ajaran Islam. Berdasarkan kepada sesi temu bual bersama saksi-saksi, JAKIM telah membongkar hasil pengalaman mereka semasa berada dalam Al-Arqam, Rufaqa dan GISBH. Antara penyelewengan adalah merangkumi akidah, syariah dan akhlak atau tasawuf dan muamalat. Berkaitan dengan akidah, GISBH meyakini bakal munculnya Imam Mahdi yang gaib selama ini yang merujuk kepada Syekh Suhaimi. Yang kedua, Fatah At-Tamimi ataupun pemuda Bani Tamim merujuk kepada Abu Ya Asy'ari Muhammad yang juga gaib dan akan muncul bersama Imam Mahdi iaitu Syekh Suhaimi sebagai pembantunya di akhir zaman nanti. Dan yang ketiga, meyakini bahawa semua ahli akan selamat di alam kubur kerana dibantu oleh syafaat Abu Ya Asy'ari Muhammad untuk menjawab soalan munkar nakir. Berkaitan dengan syariah, jemaah telah didoktrin untuk memohon keberkatan bukan lagi kepada Abu Ya tetapi kepada kepimpinan seperti ahli lembaga pengarah yang dilantik. Yang kedua, amalan bertabarruk iaitu mengharapkan berkat daripada Allah SWT dengan pengantara melalui air basuhan tangan, tisu dan kain yang digunakan oleh pemimpin, air rendaman baju, rambut, janggut dan darah bekam pimpinan dan bekas pimpinan. Yang ketiga, melaksanakan solat jamak setiap hari dan tidak melaksanakan solat Jumaat. Yang keempat, pasangan yang telah ditentukan untuk berkahwin perlu melalui pelaksanaan 2 kali majlis akad perkahwinan, iaitu akad perkahwinan syar'i yang diakadkan oleh pemimpin yang berwakilkan wali dan akad perkahwinan secara perundangan yang dilaksanakan oleh pendaftar nikah atau imam yang dilantik oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Manakala daripada sudut akhlak pula, mereka memisahkan tempat tinggal suami, isteri dan anak-anak seawal usia 2 tahun. Pengikut yang keluar daripada GISBH tidak dibenarkan untuk berjumpa dengan isteri, anak, ibu dan bapa. Jika sekiranya suami keluar dari jemaah, akan dianggap terputus dari jemaah dan isteri serta anak-anak adalah hak jemaah dan sebaliknya. Yang kedua, pengikut diminta untuk berkorban dan memerah keringat dalam serba kekurangan tanpa gaji untuk kepentingan GISBH, manakala pemimpin hidup penuh kemewahan dan ditanggung sepenuhnya oleh syarikat. Yang ketiga, rumah-rumah amal yang dianggarkan lebih dari 100 buah di seluruh Malaysia ditubuhkan bagi meletakkan anak-anak kepada jemaah GISBH dengan tujuan menjana pendapatan melalui derma dan infak orang ramai dengan hujah mereka semua adalah anak-anak pejuang fi sabilillah. Yang keempat, remaja pembela ummah RPU dan anak-anak pemimpin hari ini dan dilihat sebagai kumpulan orang muda daripada GISBH. Mereka sanggup melakukan apa sahaja menurut arahan kepimpinan atasan, termasuklah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang seperti memeras ugut dan sebagainya. Yang kelima, sekolah-sekolah di bawah GISBH tidak menggunakan silibus yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri termasuk pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Yang keenam,
taktik mengugut dan kuarantin digunakan sebagai senjata bagi menghukum ahli yang ingkar terhadap arahan pimpinan tertinggi. Yang ketujuh, kebanyakan kanak-kanak dibesarkan dalam rumah amal dan dipisahkan daripada ibu bapa mereka sejak berusia 2 tahun lagi. GISBH juga telah didapati menipu status kanak-kanak yang berada di rumah amal ataupun pusat penjagaan sebagai anak yatim kerana mereka dianggap masih dalam perjalanan untuk berjuang. Yang ke-8, ahli yang telah keluar daripada GISBH dilarang berjumpa dengan anak dan isteri yang masih berada dalam GISBH. Isteri mereka yang masih berada dalam syarikat akan diminta untuk menuntut fasah di mahkamah syariah. Dan yang akhir sekali, ahli yang dianggap bermasalah dan memberontak akan dikuarantin dan diugut supaya bertaubat dengan pemimpin. Mereka akan dipisahkan daripada anak dan isteri. Puan Yang Bertua, hasil dapatan dan kajian lanjut JAKIM secara berterusan melaksanakan kajian dan penelitian terhadap dakwaan semasa dan mendapati terdapat unsur-unsur yang berkait dengan penyelewengan seperti berikut. Yang pertama, bahawa Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi ataupun Syekh Muhammad Suhaimi merupakan Imam Mahdi. Yang kedua, bahawa Asy'ari bin Muhammad akan muncul bersama Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi sebagai pembantunya di akhir zaman. Yang ketiga, bahawa Asy'ari bin Muhammad boleh memberi syafaat kepada pengikutnya. Yang keempat, bahawa air basuhan anggota badan pemimpin dan air rendaman seperti rambut dan janggut pemimpin mempunyai berkat. Yang kelima, mengamalkan ekonomi ma'ash yang mempunyai unsur perhambaan yang mana keperluan pengikut akan ditanggung sepenuhnya oleh syarikat dan sebagai balasan mereka dikehendaki berkhidmat secara sukarela tanpa sebarang upah. Dan yang akhir sekali, mengamalkan aurat Muhammadiyah atau zikir agung yang telah difatwakan sesat. Dalam hal ini, JAKIM telah bertindak berdasarkan fungsi dan peranan sedia ada dan tidak melangkaui fungsi pihak berkuasa seperti PDRM dan pihak berkuasa agama negeri. Namun, kerjasama, khidmat nasihat dan perundingan dengan pihak berkuasa di peringkat persekutuan dan negeri sentiasa dibuat dari semasa ke semasa bagi memastikan proses kajian dapat dilaksanakan dengan sewajarnya. Puan Yang Dipertua, sebagai makluman Ahli Dewan Yang Mulia ini, sehingga 8 Oktober 2024, sebanyak 3 buah negeri telah mengeluarkan fatwa berkaitan GISBH adalah sesat, iaitu Perlis pada 20 September 2024. Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis memutuskan kepercayaan dan ajaran mengandungi unsur ajaran sesat, khususnya batiniyah. Manakala Negeri Pahang pada 5 Oktober 2024 melalui Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang memutuskan fatwa bahawa pengikut-pengikut GISBH adalah menyeleweng dan sesat. Seterusnya, Jabatan Mufti Negeri Selangor telah mengadakan mesyuarat khas pada 30 September 2024 bagi membincangkan fahaman dan amalan ahli-ahli GISBH serta rangkaiannya yang masih mengamalkan aurat Muhammadiyah. Fahaman dan amalan mereka didapati mempunyai ciri-ciri menyeleweng daripada ajaran Islam sebenar menurut pegangan ahli sunnah wal jamaah daripada aspek akidah dan syariat. Puan Yang Dipertua, JAKIM telah membentangkan kajian kepada mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ataupun MKI kali ke-125 yang bersidang pada 20 hingga 22 Rabiul Awal bersamaan 24 hingga 26 September yang lalu untuk menimbang dan memutuskan pandangan hukum berkaitan GISBH. Keputusan pandangan hukum ini telah diperkenankan oleh pengerusi MKI dan seterusnya akan dipersembahkan kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 23 dan 24 Oktober ini. JAKIM juga telah terlibat dalam pasukan bilik gerakan OP Global
bersama Jabatan Siasatan Jenayah dan Cawangan Khas PDRM dan turut disertai oleh agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara dan Akademi Kenegaraan Malaysia di Pusat Latihan Polis Pulapol, Kuala Lumpur. Seterusnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah mengarahkan Majlis Keselamatan Negara untuk menerajui dan menyelaras bagi memastikan tindakan terhadap GISBH dapat dilakukan secara menyeluruh, terancang dan terselaras dengan kerjasama semua agensi terlibat termasuk JAKIM. Mesyuarat ketua-ketua jabatan dan Majlis Agama Islam Negeri seluruh Malaysia yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah JAKIM pada 1 Oktober 2024 telah memutuskan beberapa keputusan mengenai cadangan pelan tindakan pemulihan ahli GISBH seperti berikut. Yang pertama, daripada aspek pemulihan akidah, diterajui oleh JAKIM dengan penglibatan MAIN dan JAIN dan agensi lain seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat serta Akademi Kenegaraan Malaysia. Program ini akan dilaksanakan selama 90 hari maksimum atau satu tempoh masa yang bersesuaian mengikut situasi dan keadaan selepas penilaian dilaksanakan ke atas peserta sama ada secara individu ataupun secara berkelompok. Yang kedua adalah berkaitan dengan simakan perkahwinan yang diterajui oleh Jabatan Agama Islam Negeri dengan penyelarasan oleh JAKIM, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Pendaftaran Negara. Yang ketiga berkaitan dengan bantuan zakat, Jawhar akan menyelaras cadangan bantuan kelangsungan hidup ahli GISBH yang mengikuti pemulihan secara sukarela daripada pihak MAIN ataupun pusat zakat berkaitan di negeri-negeri. Yang keempat berkaitan dengan modul pemulihan, akan mengguna pakai modul pemulihan sedia ada daripada Majlis Agama Islam Selangor MAIS dan modul kepada kanak-kanak JKM berpandukan kepada silibus KAFA dan modul pemerkasaan rohani bagi kanak-kanak institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan beberapa penambahbaikan. Dan akhir sekali berkaitan dengan pusat pemulihan, memohon JAKIM kerjasama MAIN dan JAIN cadangan bilangan pusat ataupun kapasiti serta lokasi pusat pemulihan yang berada di bawah seliaan MAIN ataupun JAIN negeri bagi tujuan penempatan pemulihan secara sukarela. JAKIM telah diberikan peranan untuk menerajui pelaksanaan aspek pemulihan akidah terhadap ahli-ahli GISBH. Agensi-agensi lain yang turut dilibatkan adalah Kementerian Pendidikan Malaysia, JKM, Akademi Kenegaraan Negara, Jawhar dan JAIN ataupun MAIN. Manakala daripada sudut modul pula, ia dijangka dilaksanakan selama 90 hari dan akan menggunakan kerangka seperti berikut. Yang melibatkan kanak-kanak berpandukan kurikulum KAFA JAKIM, modul pengukuhan akidah JAKIM, manual psikospiritual Islam JAKIM, panduan wirid dan doa selepas solat JAKIM, modul pembangunan remaja JAKIM dan modul My Insaniah JAKIM dengan mengambil kira penambahbaikan elemen doktrin dan pemikiran. Bagi mereka yang dewasa pula akan menggunakan modul istitabah MAIS dengan beberapa penambahbaikan dengan mengambil kira penambahbaikan elemen ataupun doktrin pemikiran semasa. Penglibatan pegawai penguatkuasa agama JAIN dan pegawai JAKIM yang mempunyai tauliah mengajar sedia ada bagi tujuan sebagai tenaga pengajar di pusat pemulihan dengan mengikuti training of trainers khusus bagi program pemulihan ahli-ahli GISBH ini. Jadi Puan Yang Betul, ini adalah perancangan dan pelan pemulihan kepada pengikut-pengikut GISBH ini. Puan Yang Betul, sebelum saya mengakhiri sesi penerangan ini, ingin saya menegaskan bahawa Jabatan Perdana Menteri Ahli-Ehwal Agama memandang serius isu ini dan komited dalam segala tindakan yang diambil bagi memastikan perkara ini dapat ditangani dengan berkesan. Dengan itu,
Ahli-ahli yang berhormat sekalian, dipohon mengambil maklum mengenai isu ini dan pihak kami amat mengalu-alukan pandangan dan cadangan dari semua pihak. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker, ahli-ahli yang berhormat, saya berdiri di sini untuk mengetengahkan satu isu yang sangat penting yang telah menarik perhatian seluruh negara, yakni siasatan yang sedang berlangsung terhadap Global Ikhwan Services and Business Holdings, GISBH, dan implikasi serius terutama terhadap kesejahteraan wanita dan kanak-kanak. Penting untuk saya nyatakan bahawa ketika kenyataan menteri ini diberikan dan nanti akan diikuti dengan perbahasan, adalah mustahak untuk kita berikan kepekaan bahawa siasatan masih berlangsung dan prosiding mahkamah juga sedang berjalan. Sudah ada kertas siasatan yang berakhir dengan pertuduhan dan masih ada lagi kertas siasatan yang sedang dilengkapkan. Polis di Raja Malaysia dan beberapa agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri sedang giat menjalankan siasatan menyeluruh. Sifat siasatan ini sangat kompleks kerana ia ikut melibatkan rangkaian syarikat yang beroperasi di dalam dan di luar negara, 18 negara luar. Dan fokus adalah terhadap tujuan untuk menyembunyikan sifat sebenar operasi di depan wajah perniagaan. Tapi di sebaliknya, seperti disebut oleh Menteri Agama, ada elemen penyebaran ajaran yang menyimpang yang telah pun dibuat oleh keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan. GISBH ini adalah inisiatif yang ketiga. Yang pertama adalah Pertubuhan Al-Arkam, yang kedua adalah Rufaka Corporation Sdn Bhd. Kedua-dua ini statusnya adalah oleh kerajaan terdahulu telah pun dibuat pengharaman. Bukan saja gerakan pertubuhan ini, tapi juga aktivitinya dan juga bahan penerbitan juga telah disenaraikan sebagai haram dari sudut undang-undang negara kita. Dalam konteks inilah, PDRM memberi tumpuan kepada beberapa undang-undang penting yang berkaitan, termasuklah terhadap operasi syarikat dan aspek kebajikan dan pelindungan terutama kanak-kanak dan wanita dengan menggunakan pakai akta-akta yang di bawah kawal selia KDN, khususnya polis, dan tentunya dalam siasat itu tidak terhenti dengan pasukan polis sahaja. Untuk makluman Yang Dipertua, bahawa siasatan ini ikut membabitkan sejumlah agensi, termasuklah Kementerian Pendidikan, termasuk juga Kementerian Wanita, Keluarga dan Kanak-kanak mainkan peranan penting kerana di sana ada Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita juga ada Jabatan Peguam Negara, Kementerian Kesihatan, Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Kimia, Jabatan Agama Islam Negeri, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Pendaftar Pertubuhan, Jabatan Immigration, Jabatan Pendaftaran untuk Pendaftaran Negara, dan senarainya panjang. Kenapa Akta Kanak-kanak ini di bawah YB Menteri Wanita sekejap lagi akan membuat minister statementnya? Kerana ini akta yang menyediakan rangka kerja yang komprehensif untuk melindungi kanak-kanak daripada penderaan dan pengabaian serta tanggungjawab ibu bapa dan penjaga. Kita juga menggunakan Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 kerana ini undang-undang khusus menangani jenayah seksual terhadap kanak-kanak dan memastikan bahawa pelakunya tidak lepas daripada tindakan undang-undang.
ATIPSOM ini apabila melibatkan elemen pemerdagangan manusia ataupun buruh paksa. Kalau dalam siasatan ini mendapati bahawa adanya perbuatan di mana kanak-kanak di bawah umur ini diminta bekerja, kemudian tanpa bayaran gaji dan sebagainya. Itu antara aspek siasatan yang kita teliti. Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957. Akta ini menghendaki menjadi tanggungjawab orang yang mengetahui tentang satu kelahiran, memaklumkan dan membuat pendaftaran. Ini penting sebab ini akan membawa kepada identiti yang sah dan maklumat ibu bapa direkodkan dengan betul. Apabila polis mengambil tindakan, ada satu bahagian kita panggil tangkapan. Ada satu bahagian kita panggil menyelamatkan. Yang kita selamatkan adalah 625 kanak-kanak. Kita asingkan pula pecahan kanak-kanak yang sudah ada identiti diri. Ada sijil lahir, ada MyKad. Ada juga kanak-kanak yang tiada sijil lahir, tiada MyKad, ada yang lambat daftar, ada juga terdiri kanak-kanak yang kita kategorikan sebagai tidak sah taraf. Menjadi tanggungjawab kerajaan, sementara siasatan dibuat untuk membetulkan keadaan ini, tapi kerajaan juga harus memikirkan masa depan kanak-kanak ini, memberikan identiti yang betul, yang sah, mengikut peraturan undang-undang dalam negara kita. Kemudiannya, aspek kebajikan kanak-kanak ini akan diberi perhatian di bawah tanggungjawab kementerian yang lain. Misalnya, selesai identiti diri, itu akan memastikan kebajikan mereka terjaga, kemudian mereka dikembalikan kepada pendidikan arus perdana. Kita ke arah itu. Kita guna pakai kanun keseksaan. Tentunya pelbagai seksyen dalam kanun ini menangani kesalahan berkaitan dengan pelbagai aktiviti di dalamnya, termasuklah kalaupun melibatkan jenayah terancam. Jadi ini antara asas kepada satu-satu tindakan siasatan dibuat. Ada juga akta kesalahan keselamatan, langkah-langkah khas yang digunakan apabila satu perintah tahanan reman diberikan. Boleh jadi 7 hari campur 7 hari, atau 7 campur 5, atau 7 campur 3. Tapi kerana ramainya mereka yang ditahan, maka tempoh reman itu dianggap belum mencukupi. Maka kita guna pakai akta kesalahan keselamatan langkah khas untuk memastikan bahawa siasatan itu tuntas, lengkap. Akta Syarikat 2016, akta ini menghendaki siasatan dibuat bahawa mana-mana syarikat yang ditubuhkan, mengemukakan penyata kewangan yang tepat dan mengekalkan ketelusan dalam operasi mereka. Dan siasatan yang berjalan setakat ini ikut mengguna pakai akta ini. Lalu ikut dilakukan juga penyiasatan di bawah Akta Anti Pengumbahan Wang Haram, Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001 yang istilah biasa kita sebut sebagai AMLA. Dilakukan money tracking, kemudian ke mana punca wang itu, di mana dibelanjakan dan tujuan apa wang itu dibelanjakan. Dan ketika kita membincangkan isu-isu ini, saya mengajak ahli-ahli yang berhormat untuk mengiktiraf bahawa walaupun siasatan sedang dijalankan, perkara ini tetap merupakan satu isu kepentingan awam yang signifikan. Perbincangan kita mesti mematuhi peraturan Parlimen sambil membenarkan siasatan yang bermakna ke atas kebimbangan-kebimbangan yang saya anggap mendesak ini. Adalah penting bagi kita untuk mendekati topik ini dengan sensitiviti, memandangkan sifat ataupun elemen jenayah yang terlibat. Kementerian dan kerajaan mengambil serius tuduhan-tuduhan ini. Namun adalah penting bahawa kita menjalankan siasatan secara menyeluruh berdasarkan undang-undang sedia ada sebelum membuat kesimpulan atau penilaian. Yang jelas, tiada motif politik sama sekali dalam kerajaan mengendalikan kes ini dan jenayah terhadap kanak-kanak berlaku. Kes yang sudah disabitkan itu tertuduh membuat pengakuan, sudah dipenjarakan 10 tahun. Itu melibatkan penderaan terhadap kanak-kanak. Dan ada kes yang sudah pun dituduh. 15 kes sudah dituduh setakat ini dan menunggu tarikh perbicaraan. Wujud pelanggaran terhadap banyak undang-undang. Dan kita perlu menjalankan siasatan dengan betul, bertanggungjawab dan membiarkan proses undang-undang mengambil tempat yang sewajarnya. Yang kedua, tentunya bergerak ke hadapan kita juga harus mengambil kira
beberapa perkara lagi. Ya. Melanjutkan siasatan keluar negara bukan satu tugas mudah. 18 negara. Kalaupun kenyataan awal Ketua Polis Negara turut menyebut kegagalan syarikat ini untuk membayar cukai pendapatan atau cukai perniagaan dengan lembaga hasil ataupun wujudnya perbuatan tidak membayar gaji misalnya. Apabila polis luaskan siasatan kepada entiti perniagaan ini di luar negara, 18 negara, tidak membayar cukai dan tidak membayar gaji, itu adalah merupakan kesalahan yang serius di negara-negara berkenaan. Untuk itu, pihak polis sudah pun memulakan langkah menghubungi negara-negara yang berkenaan dengan kita menggunakan pakai MLA, singkatan untuk Mutual Legal Agreement, bagi memudahkan kerjasama itu dibuat. Dan sementara Yang Berhormat Menteri Agama sudah pun memberikan kenyataan, saya ingin mengesahkan bahawa siasatan pasukan polis takat ini ikut mengesahkan ada pengakuan bahawa amalan terhadap ajaran aurat Muhammadiyah ini masih lagi dilakukan oleh kalangan yang kita tangkap dan di soal siasat masih juga berlaku. Jadi kalaupun ada kenyataan di luar yang menyebut bahawa mereka sudah pun tidak lagi mengamalkan itu kenyataan. Kita akan hanya bercakap berasaskan kepada butiran dan dapatan siasatan yang berlaku. Ya, dan Jabatan Pendaftaran Negara juga tidak selesai di sini. Kita akan membina family tree untuk mengesan susul jalur bagi mengelakkan masalah nasab ke depan nanti. Kerana kompleksnya apabila anak-anak ini ditinggalkan dalam keadaan tidak mengenali susul galur keluarga. Itu semua dilakukan secara telus oleh pakar-pakar psikologi kita. Di polis kita ada D11, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka inilah yang ini melibatkan peranan yang besar bilangannya. Ribuan anggota polis dan juga pegawai kerajaan di peringkat kementerian-kementerian memperhalusi isu ini satu persatu. Diasingkan setelah dilakukan apa yang kita panggil sebagai proses crisis intervention terhadap kanak-kanak ini. Ada elemen traumanya, ketakutannya, ada aspek penderaannya, ya, yang itu real, suatu yang nyata dan bukan mudah satu proses ini nak diambil, terutama kalau melibatkan kanak-kanak di bawah daripada had umur yang boleh bercakap dengan berani berterus terang. Ya. Itu adalah proses yang sedang berjalan dan saya akhiri kenyataan ini kerana nantinya saya dipahamkan bahawa akan dibuka kepada perbahasan dan kita akan memberikan maklum balas selepas itu. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, saya menangguhkan mesyuarat sekarang dan akan bersambung semula jam 2:30 petang.